Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan, yang masih lagi di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dipertemukan sekali lagi dalam pelajaran sirah nabawiyah. Dan ini merupakan nikmat yang besar, nikmat kehidupan, nikmat umur dan juga nikmat kesihatan. Jadi kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, sama ada melalui kursus ini atau kelas ini ataupun melalui dengan kelas-kelas yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu itu semua, di mana dengan ilmu itu kita dapat menerapkan dalam kehidupan seharian kita dengan kita mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada masa yang juga menerima semua amalan-amalan kita, meridai kita semua, meridai kita mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita selesai membahaskan tentang bab berkenaan dengan pembinaan semula Kaabah. Dan telah kita ceritakan secara ringkasnya apa yang dapat kami sampaikan, dapat kongsikan, termasuk juga dengan hikmah. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sebagai orang yang decide, sebagai penghukum, hakim antara orang-orang Quraisy tentang masalah perletakan semula Hajarul Aswad. Dan juga pada minggu yang lalu telah kita memasuki satu bab berkenaan dengan apa yang diberitahu oleh pendeta Yahudi dan Nasrani serta tukang tenung dari orang Arab. Yang ini apa yang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga tukang-tukang tenung atau kita panggil tukang tilik memberitahu tentang hampirnya waktu zahirnya Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Baik. Dan telah kita lalui bahawa Imam Ibn Ishaq berkata adalah pendeta-pendeta Yahudi dan juga Nasrani serta tukang tenung dari orang-orang Arab telah berbicara tentang kebangkitan baginda Nabi SAW apabila sudah hampir masanya. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada teks ni, daripada apa yang kami ambil ini daripada Sirah Al-Halabiyah, memberitahu kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini, mereka ini adalah golongan yang pada satu ketika dahulu adalah golongan yang mempunyai ilmu, yang masyhur dengan ilmu mereka. Orang-orang Yahudi dengan kitabnya, orang-orang Nasrani dengan kitabnya. Dan bukan sahaja mereka mempunyai kitab, tetapi mereka mempelajarinya. Bukan sahaja mereka ada kitab saja. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Bukan itu saja mereka ada. Tapi mereka bukan sekadar ada, tapi mereka mempelajarinya. Dan bila mereka mempelajarinya, bukan masuk kanan keluar kiri, tak ada.
Jadi bila mereka belajar, dalam kitab mereka itu ada ditulis tentang bangkitnya Nabi akhir zaman. Dan jadi mereka tahu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tahu bila Nabi SAW akan dibangkitkan. Jadi ini sebenarnya kita boleh ambil iktibar. Kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi SAW, seharusnya kita menjadi lebih daripada mereka. Apa maksudnya? Kita seharusnya mengkaji apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran. Bila kata mengkaji bermakna kita mempelajari tafsirnya. Bila kata mempelajari tafsirnya bermakna mesti ada orang yang ahli atau ada gurunya. Bukan sekadar kita type di Google dan dapat tahu jawapannya, bukan itu. Jadi bila kata belajar, belajar dengan guru yang memang kemahiran itu pada bidang tafsir. Dan juga kita mengkaji hadis-hadis sabda-sabda baginda Nabi SAW. Bukan dari sudut sama ada hadis itu betul ataupun tidak, tapi dari sudut kontennya itu kita nak belajar. Of course, bila kata nak tahu kontennya belajar itu, memang kitabnya itu kitab yang masyhur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, An-Nasai, Imam Baihaqi, Imam Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah taala. Ni semua kitab-kitab yang masyhur. Dan juga termasuk yang antara kitab hadis yang masyhur seperti hadis 40, kitab Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar karangan juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Ni semua kitab-kitab yang masyhur yang membahaskan tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sepatutnya lebih daripada mereka. Kita ni patut lagi menunjukkan kemahiran kita, kesungguhan kita nak mengetahui apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bukan Al-Quran baca dah tutup habis. Minggu depan, besok baru sambung baca lagi. Tak. Kita mengkaji, tengok, ambil contoh. Bukan kita nak ambil contoh daripada orang Yahudi dan Nasrani itu, tapi kita boleh ambil benda yang baik. Benda yang baik itu kita ikut. Subhanallah. Jadi orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani sudah well equipped dengan ilmu. Dan dalam antara ilmu yang mereka tahu adalah hampirnya masa kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Kemudian dikata sini, adapun pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahuinya kerana apa yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka dari sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan masa yang akan dibangkitkan baginda Nabi SAW. Ni macam kita tadi katakan. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani macam mana mereka tahu tentang hampirnya masa kebangkitan baginda Nabi adalah melalui kitab-kitab mereka. Dan mana mereka tekun belajar, ingat, hafal. Dan mereka simpan dalam akal mereka. Mereka simpan dalam hati mereka. Apa yang mereka hafal? Sifat baginda Nabi SAW. Sifat baginda, karakteristik baginda, kejadian baginda Nabi SAW. Sifat baginda dari sudut sejarah. Nabi itu akan dilahirkan sebagai anak yatim. Kemudian pada 6 tahun akan tinggal mati oleh ibunya. Kemudian pada umur 8 tahun akan tinggal pergi oleh datuknya. Kemudian diganti, akan dijaga oleh pakciknya Abu Talib. Semuanya itu ada dalam kitab-kitab mereka, subhanallah. Dan kita pula tak kisah. Tanya Nabi punya datuk nama apa? Entah. Tak tahu. Nabi lahir umur berapa ibunda Nabi SAW wafat? Entah. Tak nak ambil tahu. Subhanallah. Kita nak kena ambil tahu. Kita sebagai umat Nabi, kalau kita mengaku kita ni umat Nabi, kalau kita mengaku bahawa kita ni adalah orang yang mencintai baginda Nabi SAW, kita nak kena ambil tahu pasal Nabi. Jangan orang kafir tahu pasal Nabi kita, selok-belok tentang sejarah, sirah baginda Nabi, kita pula tak tahu. Malu kita. Ini Nabi kita. Seluruh Nabi SAW didatangkan kafah. Nabi ni diutuskan untuk sekalian manusia. Bukan untuk umat Nabi saja, untuk semua manusia. Jadi kita ambil ni iktibar, pelajarilah sirah, pelajarilah ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, Al-Quran, hadis, fikir, tasawuf, tafsir dan sebagainya. Ini kerana apa? Kerana kita berhak mempelajari ilmu dalam agama kita. Bukan sekadar ilmu lain tak penting, tapi kita perlukan ilmu-ilmu yang menunjukkan bahawa inilah perbendaharaan dalam agama Islam.
ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi, ditinggalkan oleh para sahabat, para ulama. Subhanallah. Baik. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi ni mereka mengetahui dalam kitab-kitab mereka tentang sifat baginda Nabi SAW. Dan masa yang sama juga mereka mengetahui sifat keadaan masa baginda yang akan dibangkitkan. Waktu Nabi nak bangkitkan tu nanti akan ada ni, ada bintang ni, akan ada ni, akan ada ni. Mereka tahu to be exact. Jadi kalau tanda-tanda ni semua sudah ada, bermakna mereka tahu masa kebangkitan Nabi itu sudah dekat. Baik. Manakala tukang-tukang tenung, mereka mendapat khabar melalui jin-jin dan syaitan-syaitan yang mengintip khabar dari langit. Apa yang dapat mereka dengar sehinggalah mereka diberitahu akan kedekatan masa baginda diangkat menjadi rasul. Jadi bila walaupun kalau kita sedia maklum, jin dan syaitan ni mereka tidak boleh sampai ke langit pertama kerana sudah dipagar oleh bintang-bintang. Akan dihalau oleh malaikat. Akan dilontar oleh malaikat kembali ke muka bumi ini. Baik. Jadi kenapa? Macam mana pula? Kadang-kadang ada yang terselip. Orang kata leak bahasa kita. Dengar ni jin dan syaitan boleh dengar. Kerana bila masa sudah hampir kebangkitan baginda Nabi SAW, alam langit ini sibuk. Sibuk semua memberitahu bagaimana ni Nabi nak diangkat menjadi rasul. Ni semua dah siap, ni semua dah ada, ni semua dah ada. Semua nak in order. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Di antara apa yang diketahui oleh pendeta Yahudi. Jadi kita cuba bawakan sebuah kisah atau dua kisah tiap-tiap daripada golongan itu. Yahudi, Nasrani dan juga tukang tenung. Dia sebenarnya kalau nak ikut tajuk ni, tajuk dia sebenarnya panjang. Apa yang diberitahu oleh orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, tukang tenung, binatang-binatang, benda-benda yang tak bernyawa. Tapi saya tak perlu nak bawakan semua cerita. Kita bawakan benda-benda yang daripada orang Yahudi, Nasrani dan orang tukang-tukang tenung. Kerana pada saya cukup kita bacakan, kita dengarkan daripada tiga golongan ini dah cukup untuk dia meratai untuk semua sekali. Kerana kita kalau nak dengar daripada binatang, daripada benda-benda yang tidak bernyawa dan sebagainya, itulah sekadar untuk menguatkan iman kita. Tapi kalau sudah ada dengar di tiga, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi saya yakin semua yang mendengar suara saya, semua yang mengikuti pelajaran sirah baginda Nabi SAW meyakini akan keluar biasaannya kejadian baginda Nabi SAW. Tak perlu ragu lagi. Kejadian baginda, kelebihan baginda, kemuliaan baginda, pemilihan baginda itu adalah perkara yang tak perlu untuk diragui lagi. Subhanallah. Kerana Nabi SAW itu bukan macam manusia biasa. Itu je kita nak kena ingat. Jadi kalau dah tahu bukan macam manusia biasa, anything can happen. Boleh tu, boleh ni. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di antara apa yang diketahui oleh pendeta Yahudi, diriwayatkan dari Salmah bin Salamah, salah seorang dari tentera Badar. Beliau ni pernah mengikuti peperangan Badar. Kami mempunyai jiran yang beragama Yahudi dan dia mengingatkan kepada masyarakat Arab tentang hari kiamat, kebangkitan, hisab, mizan, syurga dan neraka. Jadi Salmah bin Salamah, ni Salmah bin Salamah ni bukan typo tau. Dia bukan salah type. Ni agaknya ustaz, dia Salmah binti Salamah ustaz, bukan Salmah bin Salamah. Zaman dahulu ada yang pernah katakan ada nama dia unisex. Jadi dia boleh untuk laki-laki dan juga boleh ada untuk perempuan. Jadi Salmah bin Salamah ini dia adalah lelaki. Jadi beliau ni ceritakan bahawa satu ketika waktu di Mekah, beliau ini mempunyai jiran yang berbangsa Yahudi. Jiran daripada orang Yahudi dekat Mekah ni. Dan dia ni satu ketika mengingatkan kepada masyarakat Arab tentang hari kiamat, kebangkitan, hisab, mizan, syurga dan neraka. Dia ni berbual-bual, cakap-cakap dengan orang-orang Arab tentang perkara-perkara yang akan berlaku berkenaan dengan hari kiamat. Tentang manusia akan dibangkitkan semula, tentang hisab, tentang mizan, timbangan amal, tentang syurga, neraka, titian sirat dan sebagainya. Apa-apa yang kita biasa dengar lah, yang kita tahu tentang hari akhirat. Jadi Yahudi ini dah sampaikan.
Bermakna bermakna benda ni berkenaan dengan akidah. Ada dalam kitab mereka tentang hari kiamat. Baik. Maka orang-orang Arab berkata kepada dia, celakalah kamu. Jika kamu benar, apa buktinya? Orang-orang Arab, kita tak tahu benda. Tak tahu datang kepada kita bilang ni nanti besok kau mati, kau masuk syurga. Besok kau mati nanti ada 2 malaikat datang Munkar Nakir. Jadi orang-orang Arab ni tak pernah dengar lah. Pasal mereka hidup dalam zaman jahiliyah. Zaman mereka ni sudah terputus dengan Nabi Ibrahim AS. Anaknya Nabi Ismail AS. Dah terputus jauh. Dan tak semua mereka yang mengamalkan. Baik. Jadi Yahudi ni bila sampaikan, ni orang Arab ni tak pernah dengar. First kali yang keluar, standard maki. Celakalah kamu, apa buktinya? Kau cakap besok nanti kita akan kena bangkit. Kita akan kena tanya. Kita akan kena timbang amal kita. Ada titian sirat pula, ada syurga, ada neraka. Apa buktinya? Baik. Maka Yahudi itu menjawab, seorang Nabi yang akan dibangkitkan dari negeri ini. Mereka berkata, siapakah yang akan melihatnya? Jadi, orang Yahudi menjawab, bukti apa? Nanti ada seorang Nabi yang akan dibangkitkan di negeri ini. Negeri Mekah. Kemudian, bila dia kata nanti akan ada seorang Nabi, akan dibangkitkan, bermakna belum lagi. Sudah hampir dekat. Jadi orang-orang Arab tanya, antara kita ni siapa yang akan dapat jumpa itu Nabi? Maka Yahudi menjawab, siapa yang akan melihatnya? Siapa yang akan berjumpa dengannya? Maka Yahudi itu langsung melihat kepada Salmah, perawi cerita. Yang menceritakan kepada kita ni hadis ni. Yahudi itu langsung melihat kepada Salmah yang ketika itu masih muda. Dan berkata, jika mana budak muda ini telah cukup umurnya, maka dia akan menjumpainya. Yahudi ni bila ditanya soalan seperti itu, langsung dia melihat kepada Salmah. Salmah bin Salamah. Dia cakap pada Salmah, jika mana budak ni dah cukup umurnya, nanti dia akan menjumpai baginda Nabi SAW. Baik, Yahudi ni dah cakap terang ni. Maka semenjak itu, aku terus menunggu hari kebangkitan Nabi SAW, dan bila tiba masanya, aku langsung beriman dengan baginda. Sementara Yahudi itu tetap tidak mau beriman kerana keingkarannya dan dengkinya. Subhanallah. Maha suci Allah. Apa kata Salma ni? Salma berkata, semenjak Yahudi tu bilang, Salma ni macam so-called macam percaya apa yang dikabarkan oleh Yahudi itu. Dia percayakan. Dia percayakan apa yang dikabarkan oleh Yahudi itu. Jadi dia tunggu sampai dia dengar khabar, dengar berita sah bahawa ada Nabi yang telah dibangkitkan daripada negeri Mekah. Langsung beliau ni jumpa Nabi SAW dan masuk Islam depan Nabi. Salmah bin Abi Salamah radhiyallahu an. Tapi bila dia masuk Islam, orang yang appoint dia, yang cakap besok kalau dia dah cukup umur nanti dia akan jumpa Nabi, akan masuk Islam depan Nabi, orang Yahudi itu, dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Subhanallah. Yahudi itu tetap tidak mahu beriman kerana keingkarannya dan dengki. Dia ingkar. Ingkar dan dengki. Dengki pasal apa? Kerana Nabi SAW daripada golongan, bukan daripada bangsa Bani Israel. Nabi daripada orang Arab. Golongan orang Arab. Nabi bercakap dengan bahasa Arab. Subhanallah. Jadi bila orang Yahudi ni nampak Nabi, tahu ni Nabi daripada orang Arab, dia tak agree dah, tak suka. Sebab tu penyakit hasad dengki ni penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nampak, kerana dengki, dia tak dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengki pula dengan bukan sesiapa, dengan Nabi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Yahudi ni kerana dengki, dia dengki ni orang Islam ni, dan dia dengki juga macam mana orang Islam boleh mengamalkan Islam dengan kuat. Hal kadang orang umat Islam ketika itu selalu diganggu, tapi orang Islam tetap mengamalkan Islam. Yahudi ni sangat mata merah lah. Lagi Nabi bukan daripada bangsa dia, daripada bangsa Arab. Yahudi ni tak suka. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan dia tidak mahu masuk Islam. Jadi penyakit hasad dengki ni, kita dah rasakan tadi, dia adalah penyakit yang sangat berbahaya.
Kerana apa? Kerana dia akan membuatkan kita lari daripada benda yang hak. Benda yang benar, benda yang betul-betul benar, kita akan menyimpang daripada kebenaran tersebut gara-gara ada penyakit hasad dan dengki. Ya, orang kata apa? PhD. Penyakit hasad dengki. Subhanallah. Bila dah dengki, macam-macam kita taburkan. Taburkan fitnah, ngumpat dia. Habis saya cakap betul ni apa ustaz? Betul. Benda yang betul lah tu ngumpat. Yang salah tu nama fitnah. Kita nampak orang pakai beg cantik je, hati dah dengki. Ni bukan beg original tu. Itu mesti Thailand punya tu. Pakai beg LV salah, pakai beg Michael Kors salah, Michael Jackson salah, semua salah. Pasal penyakit dengki tu tak hilang. Ini masalah ni, terutama antara kalangan kita. Bukan kita kat sini, kita yang di Afrika. Jadi tak tersinggung. Subhanallah. Jadi kita sebagai umat Islam, janganlah kita ada dengki antara satu sama lain. Nampak orang bawa BMW, kita doakan, ya Allah, Engkau permudahkan lagi lah urusan dia, kau murahkan lagi lah rezeki dia. Sebagaimana Engkau telah bahagikan dia di dunia ini dengan kekayaan, dengan kemurahan rezeki, bahagikanlah dia juga di akhirat, ya Allah, dengan syurga-Mu dan balasan yang baik daripadamu. Kita doakan. Hati sebut Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kerana telah memberikan kekayaan kepada saudara se-Islamku. Itulah patutnya ada dalam hati kita sebagai orang Islam. Jangan nampak orang maju sikit berniaga, hantar bumu. La haula wala quwwata illa billah. Itu nampak orang laku sikit, tu mestilah. Itu laku tu mesti pakai polong tu. Cuba kau scan pakai magnifying glass, mesti ada polong tengah makan kat belakang tu. Pula macam-macam fitnah. Pasal hasad dan dengki. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Subhanallah. Jadi ini cerita pertama tentang orang Yahudi. Bagaimana mereka sudah mengetahui masa kebangkitan baginda Nabi SAW. Cerita yang kedua pula. Di antaranya lagi apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amru bin Ansabah As-Salmi radhiyallahu anhu. Beliau ni ceritanya apa? Nama dia siapa? Amru bin Ansabah As-Salmi radhiyallahu anhu. Mungkin sahabat yang jarang-jarang kita dengar namanya. Baik. Ceritanya apa? Beliau ni sebenarnya sudah tidak mahu lagi menyembah berhala kerana meyakini bahawa berhala itu tidak mempunyai manfaat. Dia boleh selidiki balik, bila fikir balik, tengokkan ni berhala ni, kena angkat, kena letak, kena ukir mata dia. Berhala mata kera, yang tangan 8, yang tangan kodong, yang mulut bengot. Macam-macam dia orang ukir ni, dan berhala tu tak boleh buat apa-apa. Duduk aja. Letak, bangun. Dah tergolek, tak ada yang boleh bangun, tak boleh bangun sendiri. Macam mana pula orang boleh sembah ni batu? Ni berhala orang boleh sembah pula. Jadi, ini Sayyidina Amru bin Ansabah radhiyallahu anhu ni, dia fikir macam gitu, bermakna tahu ni tak ada manfaat. Buat apa aku nak pergi ikut? Maka dia keluar daripada Mekah. Maka dia jumpa seorang Yahudi ahli kitab daripada Bani Taimak. Daripada Taimak. Taimak ni sebuah perkampungan yang terletak antara Mekah dan Syam. Antara Madinah dan juga Syam. Baik. Jadi bila dia jumpa ni, maka dia nampak ni Taimak pula orang yang ada ilmu, belajar ahli kitab kan. Kita tahu macam mana orang-orang Yahudi Nasrani ni memang sedia equip dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan agama. Jadi Sayyidina Amr bin Ansabah ni dia ceritalah kepada laki ahli kitab ni. Orang Yahudi ni dia ceritalah. Baik. Jadi bila dia cerita ni, maka ahli kitab tu mengatakan, dan bila dia cerita kepada ahli kitab ni, Amru bin Ansabah tu belum masuk Islam lagi, dia minta kepada ahli kitab ni untuk menunjukkan kepada sebuah agama yang lebih baik daripada penyembahan berhala. Dia minta kepada orang ahli kitab ni, kata, bro, bahasa kita, bro, boleh tunjukkan aku tak? Aku nak satu panduan, aku nak satu agama yang jelas lebih baik daripada penyembahan berhala. Ini
ini Amr bin Ansabah radhiyallahu an. Maka lelaki ahli kitab itu ataupun lelaki Yahudi itu berkata, akan keluar daripada kota Mekah. Akan keluar dari kota Mekah orang yang membencikan berhala seperti kamu bencikan berhala. First kali dia kata, nanti dekat Mekah akan keluar seorang manusia. Akan keluar seseorang yang membencikan penyembahan berhala dan sekaligus membencikan berhala seperti mana kamu bencikan berhala sekarang ni. Malah lebih dahsyat dia benci berhala daripada kamu benci berhala. Ini Yahudi ni kata. Kemudian, dan orang itu, yakni baginda Nabi SAW akan mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Jika kamu bertemu dengan baginda, maka ikutilah dia kerana dia membawa sebaik-baik agama. Jadi, Yahudi daripada Taimak ni, dia beritahu kepada Amr bin Ansabah. Dia bilang, nanti akan keluar di kota Makkah seorang yang membencikan berhala, membencikan penyembahan berhala seperti mana kamu membencikan berhala. Dia akan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa. Jika kamu bertemu dengan baginda, maka ikutilah dia, ikutilah baginda kerana baginda membawa sebaik-baik agama. Dia cakap dengan Amr bin Ansabah ni, kalau kamu jumpa baginda Nabi SAW, ikutlah. Agama yang dibawanya itu adalah agama yang terbaik, sebaik-baik agama. Subhanallah. Apa yang kita nak ambil daripada cerita Amr bin Ansabah ni adalah bagaimana orang-orang Yahudi ni tahu nanti dekat Mekah akan dibangkitkan Nabi akhir zaman. Kita sekarang ni tinggal baca sejarah je. Oh, Nabi dibangkitkan di kota Mekah. Nabi mendapat wahyu ketika Nabi mengasingkan diri di Gua Hira, di Jabal Nur. Kita tahu tu je. Tapi kita tak tahu macam mana bila Nabi akan dibangkitkan. Sekarang ni senang, pasal kita sudah ada digit. Zaman dulu belum ada itu digit, belum diketahui lagi. Macam zaman kita sekarang. Subhanallah. Jadi, apa yang kita nak tahu ni adalah yang kita pelajari adalah bagaimana orang-orang Yahudi ini mengetahui akan dekatnya masa baginda Nabi SAW akan dibangkitkan. Subhanallah. Bermakna mereka ni tekun belajar. Dan mereka ni di-equip dengan ilmu tentang perkara-perkara yang ada dalam kitab-kitab mereka. Maka kata equip ni bermakna mereka belajar, faham, amal, hafal. Semua ada. That's why mereka kalau jumpa orang, anytime boleh keluar. Kita ni, contohlah saya, nak orang tanya, kejap saya baca cek kitab dulu, confirm kan. Nak kena cek dulu kitab. Yahudi tak ada. Itu terus keluar. Pasal mereka punya ketekunan, kesungguhan mereka luar biasa. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau ini satu daya ingatan yang luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau nak baca kitab, kalau nak menghafal, Imam Syafi'i akan tutup sebelah page. Sebelah page tengok. Pasal, kalau Imam Syafi'i buka dua-dua sekali hafal. Subhanallah. Satu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pulang ke rumah, pulang ke biliknya, penuh biliknya itu dengan tulisan-tulisan apa yang hasil yang beliau belajar. Itu yang tulis atas kertas, yang ditulis atas batu, yang ditulis atas tulang dan sebagainya. Apa yang dalam lembaran kulit dan sebagainya, semua tersusun rapi dan Imam Syafi'i tak ada tempat untuk tidur. Tak ada tempat untuk tidur. Imam Syafi'i sampai nak kena tidur berdiri. 1-2 hari memang boleh tidur berdiri. Ni tak boleh jadi ni nak kena tidur berdiri. Langsung apa Imam Syafi'i buat? Semuanya Imam Syafi'i masuk dalam hadis. Hadis kat mana? Otaknya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hafal semua. Hafal semua, besok masih ingat. Tahun depan masih ingat, lagi 10 tahun masih ingat. Kita hafal nari, besok macam pernah dengar Ustaz cakap. Macam pernah dengar. Tak tahu mana pergi tu hafalan. Kita punya akal kita, kemampuan kita memorize itu berkurangan disebabkan kerana pemakanan kita.
Subhanallah. Jadi makanan kita ni macam-macam lah. Tak se organik seperti zaman dahulu. Zaman kampung, dapat benda yang bukan tanam asli lah, tak kena injek dan sebagainya. Durian pun nak kena tunggu lama lah. 8 tahun, 10 tahun baru dengan gedebang kat atas zinc kampung. Barulah boleh makan durian. Sekarang, tiap bulan pun boleh makan durian. Subhanallah, zaman berbeza lah. Jadi bila zaman berbeza, kecerdikan juga berbeza. Kita kalau ingat ulama-ulama zaman dahulu, Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali, bagaimana kecerdikan mereka. Jadi itulah, macam juga kisah ni, orang-orang Yahudi ni mereka boleh ingat. Subhanallah. Baik. Pergi pada kisah yang kisah berkenaan dengan orang Nasrani. Tadi kita dengar tentang orang Yahudi. Ini kita pergi pada kisah orang Nasrani. Baik. Adapun dari padri Nasrani, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Talha bin Abdillah. Sayyidina Talha bin Abdillah, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Subhanallah. Kalau sempat kita akan ceritakan, kita akan masuk bab ceritakan sikit tentang Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Subhanallah, ni seorang pejuang Nabi SAW. Beliau ni berkata, aku pernah berada di sebuah pasar di Basrah. Kalau kita masih ingat, Basrah ni tempat yang Nabi SAW pergi ketika pergi ke negeri Syam. 2 kali Nabi pergi Basrah. Satu padri yang nama Buhairah, satu yang daripada Nastura. Atau ada yang mengatakan nama di Nastura, ada kata pegangan agamanya itu Nastura. Wallahu a'lam. Jadi sekarang ini, Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pergi ke negeri Syam di Basrah. Maka ada seorang padri di gereja yang berdekatan bertanya kepada rombongan yang baru sampai dari berbagai negeri. Jadi bila ada golongan yang sampai, ada golongan orang-orang yang datang, businessman datang ke negeri Basrah, tempat pasar mereka untuk berniaga dan sebagainya. Datang seorang padri, bermakna padri Nasrani. Dia bertanya, ada tak orang-orang dia bertanya kepada rombongan yang baru sampai dari macam-macam negeri. Dan dia bertanya, adakah salah seorang kamu datang daripada Mekah? Dia tanya semua orang-orang ni. Yang adakah salah satu berkamu ni rombongan yang datang daripada Mekah? Maka Sayyidina Talha bin Ubaidillah jawab, ya, aku datang daripada Mekah. Maka padri itu tanya, adakah sudah zahir seorang yang bernama Ahmad? Padri Nasrani tanya kepada Sayyidina Talha, apakah sudah zahir seorang Nabi, seorang yang bernama Ahmad? Nama Ahmad tu mungkin tidak masyhur. Jadi saya tanya lagi, siapa itu Ahmad? Maka padri itu menjawab, baginda adalah anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bulan baginda diangkat menjadi rasul. Dan baginda adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan dari Mekah. Orang Nasrani ni jawab kepada Sayyidina Talha. Dia bilang, baginda adalah bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tu first. Okey, baik dah tahu. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yahudi ni Nasrani sambung, padri Nasrani ni tanya, sambung lagi. Dia kata baginda adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diutuskan Allah dan dia bangkit daripada kota Mekah. Lahirnya di Mekah, diangkat menjadi rasul juga di kota Mekah. Baik. Kemudian Yahudi Nasrani ni berpesan kepada Sayyidina Talha, janganlah engkau sekali-kali menyalahinya. Kata Nasrani ni, kata padri ni kepada Sayyidina Talha, engkau bila jumpa pada baginda Nabi, jangan sekali-sekali engkau menyalahinya. Bermakna jangan Nabi kata A, kau kata B. Nabi kata C, kau kata D. Tak ada Nabi salah, ya Rasulullah, saya punya betul. Tak ada. Subhanallah. Kerana apa? Semua yang dibawakan, dikatakan oleh Nabi SAW itu semua adalah perkara yang benar. Jangan menyalahinya. Dan jangan disagree dengan apa yang disetujui, yang disepakati oleh Nabi SAW. Jangan. Nabi kata okey baik, kita ikut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Baik.
Maka kata Sayyidina Talha, apabila aku pulang ke Mekah, aku mendengar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berbual mengenai hal ini kepada aku. Jadi bila Sayyidina Talha pulang, Sayyidina Talha ni memang sedih kenal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pada masa yang sama juga Sayyidina Abu Bakar ini juga adalah businessman yang masyhur. Businessman yang masyhur juga. Jadi Sayyidina Talha pun businessman, pasal tu pergi Basrah. Jadi jumpa members dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila pulang, Sayyidina Abu Bakar cerita kepada Sayyidina Talha tentang kebangkitan Islam, tentang Nabi SAW yang telah diangkat menjadi Rasul. Subhanallah. Maka Sayyidina Talha ni langsung menyetujui mempercayai apa yang dibawakan, apa yang diberitahu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan meminta Sayyidina Abu Bakar untuk membawanya berjumpa dengan Nabi SAW. Langsung setelah itu, aku langsung berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam di hadapan baginda Nabi SAW, dan perkara itu sangat menggembirakan baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kita nampak dia punya moral story of the story adalah, yang pertama itu bagaimana orang-orang Nasrani juga, mereka ini sudah diikuitkan dengan ilmu berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Seolah-olah apa yang kita dapat faham daripada cerita ni adalah seolah-olah Nasrani ni bila belajar dahulu ada topik bab berkenaan dengan kebangkitan baginda Nabi. Seolah-olah tajuknya seperti itu. Subhanallah. Jadi sebab tu saya ulang sekali lagi. Kita sebagai umat Nabi SAW jangan kalah dengan orang Yahudi. Jangan kalah dengan orang Nasrani. Jangan kalah dengan mereka. Kerana kita itu adalah Nabi kita. Kita lebih berhak mempelajari sirah baginda Nabi SAW. Belajar. Jangan kalah dengan mereka. Tengok macam mana orang-orang Nasrani tahu. Tahu tahun itu tahun yang akan dibangkitkan Nabi SAW. Tahu tahun itu sudah hampir masa kebangkitan Nabi. Tahu Nabi itu daripada Mekah. Ada nickname nama atau ada nama lain, nama dia Ahmad. Subhanallah. Bermakna banyak tak ni Nasrani ni tahu? Banyak. Jadi kalau kita tak tahu tentang Nabi kita sendiri, Nabi yang membawa Islam kepada kita, kalau kita sendiri tak nak ambil tahu, bermakna kita ni tak menghargai nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat apa tu? Nikmat Islam. Kita tak hargai benar yang pembawa Islam kepada kita, Rasulullah SAW. Tak apalah Ustaz, saya dah tua lah Ustaz, buat apa saya nak belajar lagi? Mengenal Nabi itu tak kenal usia. Kalau kita nak belajar perbezaan mazhab, bila umur kita dah 70 tahun, itu masuk akal lah. Buat apa? Kenapa nak belajar perbezaan mazhab ketika umur 70 tahun? Nak kerja mana? Maaf katalah, itu baru kata tak perlu untuk kita teruskan mendalami. Tapi kalau berkenaan dengan membersihkan jiwa, mengenali peribadi baginda Nabi SAW, sejarah hidup baginda, itu perkara yang kita kena teruskan. Ambil tahu tentang Nabi kita. Bila kita ambil tahu, menimbulkan rasa cinta kita terhadap baginda Nabi SAW. Cinta kepada baginda itu apabila disaluti dengan amal. Amal kerana cinta kepada baginda, ikut sunnah Nabi kerana cinta, maka ia akan membawa kepada kita husnul khatimah. Pengakhiran yang baik itu yang kita nak tu. Subhanallah. Jadi kita ambil tahulah. Ini Nabi kita, Nabi SAW. Jangan kita kalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, penyembah-penyembah berhala, agama-agama yang lain. Yang mereka itu mengetahui tentang Nabi SAW. Banyak-banyak perkara yang mereka tahu tentang baginda Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan pada malam ini. Kita harus ingat, ilmu ini kita faham, kita dapat manfaat untuk kita amalkan. Ambil tahu, datangkan rasa semangat untuk mempelajari, mendengarkan kisah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Masih lagi ada lagi satu cerita berkenaan dengan yang dibawakan oleh padri Nasrani. Wallahu a'lam bishawab.
Tertutup as-salat wal asri dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.